Bersama dengan kita adalah saudara Syuk dan juga Fahmi Zainul. Saya diapit malam ini oleh panelis anak-anak muda dan saya yang tidak berapa nak muda. Tak adalah panelis malam ni, kita sembang santai sambil kita lepak minum kopi. Ini IT bersembang tentang tajuk malam kita malam ni adalah tentang audio Tun Mahathir dan juga tentang malam tadi agak hangat interview saya dengan Claire Newcastle Brown daripada Sarawak Report. So macam mana penipuan-penipuan yang yang berlaku di dalam negara kita. So kita malam ni lah kita rungkai, kita cerita, kita tanya, kita sembang tentang keadaan politik yang berlaku. Dan bukan itu saja sebenarnya, dia tak limit.
mungkin kita boleh bawa kepada isu-isu lain. Harga barang naik, kat Penang macam mana harga barang, kat Selangor macam mana harga barang, ayam. Ke korang tak membeli belah ni? So terima kasih Pak Ami dan juga Syuk kerana datang malam ni bersama kita. Terima kasih juga Prof. Iswadi, terima kasih banyak kerana membawa kehangatan tu kepada kami. Daripada semalam tu isu, saya tengok isu. Belum ni kami tak hangat pun. Hangat. So dah malam tadi dah tengok. Okay, mungkin kita perkenalkan dulu Syuk dah. Orang dah kenal minggu lepas kan, AMK. Mungkin Fahmi boleh bagi tahu sikit siapa Fahmi ni siapa. Yalah kita dalam moderator cerita sikit. Assalamualaikum dan selamat malam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Hari ini saya juga dapat menyertai lah. Kali pertama saya menjadi kawan-kawan sembang kopi ni. Saya jadi tuan moderator saja, tanya soalan. Hari ini agak blur juga lah nak kupas tentang apa. Tapi kita boleh kupas. Saya daripada Ketua AMK Pulau Pinang, daripada Pulau Pinang, orang Penang. Dan juga mengangkat Ketua AMK Pematang Pau. Siapa yang nak main Pematang Pau, insyaAllah boleh roja-roja kita. So malam ni mungkin saya rasa sini-sini kita lah, saudara Syukri ataupun saudara Iswadi akan kupas lebih lanjut, dan saya akan masuk untuk provoke sikit ke ataupun tentang akan ni lah, akan sambung lah ataupun menutup apa ke, silakan. Itu saja daripada saya. Okay, daripada Penang. Daripada Penang dah. Syuk, lepas tengok video malam tadi macam mana Syuk? Apa komen? Ada komen tak? Video interview Claire, interview Claire tu. Saya ni Prof. Iswadi, kalaulah isunya penipuan itu dalam sepanjang dah lama dah, kita panggil apa, berita-berita tentang menang melawan Brown ni, menang di mahkamah luar negara tu, balik dan bersorak-sorai itu dah lama dah Prof. Iswadi. Dan penipuan itu pun maknanya berlaku dah lama. Sepanjanglah cerita itu sampai ke Malaysia, maknanya dari momen itu penipuan itu berlangsung dan sampai sekarang. Yang saya paling sedih Prof. Iswadi ialah bagaimana agaknya anggota parti yang berkenaan itu menerima berita seperti ini. Apakah mereka itu cukup terbuka jiwa mereka, dapat berfikir dengan paling penting mereka kan berlaraskan agama. Apakah mereka masih mampu berfikir berlaraskan agama, atau mereka hanya melihat dari perspektif ketaksuban ataupun dalam istilah mereka tu wala saya fiqh membabi buta tanpa menilai langsung hujah-hujah yang Bro Iswadi dah bawa semalam. Saya risau bab itu saja, sebab mereka pun kawan-kawan juga, kita kenal mereka lama. Betul. Dari segi perspektif pemikiran mereka kita tahu, dan kita risau bagaimana mereka dapat, kita berdoa mereka terbuka, tapi kita risau juga takut mereka terus berada dalam tempurung yang tertutup tu. Itu yang saya rasa kita nak kena bincang malam ni. Ya, betul. Kita akan tengok. Jadi saya akan kupas ni. Tapi Mai tengok tak Fahmi video malam tadi? Saya ada tengok tapi taklah sepenuhnya. Cumanya Bro Iswadi, Iswadi ya. Okey bro, yang malam ni ya. Sebenarnya saya pun mengambil satu, orang kata, laluan memikirkan bagaimana penerimaan kawan-kawan kita di bawah ni. Sebenarnya kawan-kawan saya ramai juga daripada parti tersebut, tapi mereka tidak sentuh langsung, malah mereka tak ambil tahu. Dan kalaulah mereka punya pemikiran, kalaulah orang tu bukan Islam dan juga tidak bertundung, mereka anggap walaupun orang tu bercakap betul, mereka anggap tu adalah fitnah, daljal dan juga lain-lain lah. So saya tak tahulah macam mana mereka nak membawa naratif ni, tapi saya rasa perkara ni perlu dibincangkan oleh orang muda, golongan muda, supaya mereka ni orang kata tersentak dan akan memikirkan untuk kembali rasional. Tak tahulah sama ada mereka boleh rasional ataupun tidak, wallahualam. Betul. Jadi sebab tu kadang dalam Islam pun kalau kita tengok, Islam selalu melihat kepada hujah. Kita selalu melihat kepada apa yang dicakapkan dan bukan siapa yang bercakap. Kadang-kadang kan banyak hujah-hujah tu, sebab tu kan kalau kita tengok Imam Syafi'i sendiri, dia kata dia berdoa semoga kebenaran itu datang daripada orang mulut orang daripada orang yang berlawan berdebat dengan aku. Kadang-kadang kita tak tahu orang tu berdebat dengan kita, tetapi apa yang dia cakap tu make sense.
and then ada fakta dia yang kita rasa macam betul juga apa dia kata. Itu yang susah tu. Okay, saya bagi gambaran sedikit apa yang berlaku malam tadi dan berkenaan dengan kes ni supaya kita faham what's going on dan gambaran kita sebenarnya apa yang kita boleh lihat dan apa kita boleh expect daripada cerita ni. Okay, mungkin untuk Fahmi, untuk Syuk juga cerita. Dia apa yang berlaku adalah kesnya bermula macam ni kan. Kesnya Claire mengatakan di dalam Sarawak Report bahawa PAS telah menerima dana daripada UMNO, nilai di jutaan ringgit. Malah ada jumlah itu lebih 90 juta ringgit secara keseluruhan. Dia bukan sekaligus secara keseluruhan. Dia sikit-sikit tetapi jumlah dia 90 juta ringgit. Lebih, more. So, jadi di UK, kalau kita nak pergi saman individu, orang, yang mesti saman tu mesti individu. Kalau dalam kes defamation, libel dalam kes saman malu ni, dia mesti saman mesti individu. Dia tak boleh parti politik. Di Malaysia lain. So dalam kes ni, dia cakap tentang PAS. Tetapi dia bukan cakap tentang Hadi. Jadi Hadi pun pergi ke sana nak saman Claire ni. Nak tutup mulut dia lah kononnya. So masa tu dia minta advice dengan lawyer. So lawyer kata boleh bayar dia £200,000. Lebih kurang 1 juta ringgit. Dia kata kita akan pergi asak Claire ni. Alah Claire ni bukan orang kaya, tak ada duit lah. Kita asak dia, nanti dia akan minta maafnya. Dia cakap dengan Hadi. Hadi pun okey lah, bayarlah dia £200,000, £200,000, £200,000 tu, 1 million. Bayar. Dapatlah Claire tu surat, dia ingat Claire ni cikai-cikai punya jurnalis lah. Claire pun ambil lawyer, lawan balik. Bila lawan balik, dia kata okey kita go for trial. Dia dalam saman ni, jangan go for trial. Because once you go for trial, masalah. Satu, kos dia mahal. Kedua, dia punya fakta-fakta dia akan keluar. Cerita-cerita dalam selimut semua akan keluar. So, apa yang berlaku? Dia ingat tak keluar lah cerita ni. Rupanya dia Claire lawan. Bila Claire lawan, pergi balik dekat lawyer. Dulu dia kata, alamak dia nak lawan lah. Okay, kalau kau nak, kita teruskan. Kita teruskan kos dia sekian. Last kali, kos Hadi, according, ini estimation, bukan kita tuduh. Ini estimate lawyer Claire kata estimation 2.5 juta pound sterling. Hadi punya kos bayar lawyer. Kaya lawyer tu. Best jadi lawyer di UK lah, bukan kat Malaysia. 2.5 juta pound sterling tu. Lepas 2.5 juta pound sterling kali dengan 5.5 berapa? 10 2 juta kali 5 dah 10 juta. 2.5 tak 11-12 juta tu. Ringgit. Ini Hadi yang kononnya warak dan minta tin Milo. Tak tahulah berapa besar tin Milo dia nak minta kutip derma kan. Marah orang PAS dengan aku malam ni. Lepas itu, apa yang berlaku? Claire kata, okay, kita go for full trial. Bila go for full trial, dia dah kecut. Tahu tak kenapa dia kecut? Sebab full trial, pertama, Claire akan keluarkan semua dokumen-dokumen yang kata PAS terima duit. Semua dokumen-dokumen bank, transaction, check. Itu yang pertama. Yang kedua, Claire kata PAS terima. Claire tak pernah cakap Hadi terima. Itu akan jadi masalah kepada kes Hadi. Itu dia panggil local standby. Jadi itu isu. Jadi bila jadi macam tu, Claire dia dah ketakutan. Bila dah ketakutan, last dia hantar lawyer dia hantar satu SMS kepada Claire, kepada lawyer Claire, kata okeylah kita settle out of court. Kemudian judge pun cakap alah ambil je lah, nanti kalau nak pergi mahkamah apa semua panjang proses dan sebagainya. Akhirnya settle dengan 1.4 juta. Hadi kena bayar Claire 1.4 juta kos guaman. Itu baru kos guaman Claire tu. Claire tak ambil untung pun. Jadi nampak penipuan kat situ. Yang mana kau orang tak faham? Cuba cerita. Sebab aku ada soalan ni kepada korang ni. Ada soalan Ada soalan Saya jadi kagum dengan ialah sosok Presiden PAS ni. Kita kenal dia lama daripada sejarah dia dulu-dulu. Kenal dari perspektif kita lah. Orang lain kenal mungkin cara orang lain kenal. Kita kenal dengan cara kita lah. Daripada zaman kita lawan zaman mahasiswa dulu. Sikap langgar blunt, sikap dia boleh buat membabi buta ni, menghizir buta ni amat dikagumi. Amat dikagumi. Memang hebat dia. Mungkin sebab ada dinding-dinding agama yang mengelilingi dia, hujah-hujah tu sebabkan dia pergi. Dan yang paling saya heran tu isu menipu ni, bro. Isu menipu. Tapi ialah hari tu ada dia punya anak buah sendiri yang kata apa?
kenal CIA, recording terkeluar semua sekali, terima duit UMNO, mengaku betul-betul. Tak, suara tu dah jelas tapi dia tak mengaku. Last sekali keluar fatwa kata dia boleh menipu. Dia menipu. Tak salah, dia memang boleh menipu. Ada hujah, ada pusing, tak nak boleh menipu. So, kalau anak buah pun macam tu, Presiden saya rasa tak heran lah benda macam ni. So, menurut saya benda ni dah lama sebab waktu dulu saya ingat lagi waktu Invoke buat program show, waktu tu kita menjemput Datuk Paduka Usam Musa. Datuk Paduka Usam Musa dalam show tu dia membuat satu pendedahan eksklusif berkenaan ini. Berkenaan ini, iaitu dia kata dia ada dokumen yang menunjukkan PAS, sama juga ayat dia, PAS terima duit UMNO. Dan dia cakap tu dalam show dia di Invoke waktu tu. So kita pun terkejut waktu tu. Dan Datuk Usam Musa dengan penuh confident. So kita tak hairan lah maknanya. Claire pun confident. Tapi kalaulah bagi saya dalam isu ni, kalau kita boleh berfikir, orang yang benar tu takkan takut lah. Orang yang benar tu takkan takut. Pergilah sampai ke tahap mana pun. Kau kena hempas kepala kau ke dinding pun kau pergilah. Kalau betul-betul kau nak membuktikan kebenaran. Tapi berhenti di tengah jalan, membayar penyelesaian luar mahkamah, saya rasa itu bukan ciri-ciri orang yang benar lah. Kalau lah pada pandangan saya, yang mungkin saya dan mungkin orang-orang yang mungkin tak tahu maklumat lah. Setakat apa yang kita tengok jalan cerita ni, okey. Kita tak ada maklumat macam Bro Iswardi, kita tak ada maklumat receipt semua ni, kita tak ada data. Tapi kenapa bayar penyelesaian luar mahkamah ni? Kenapa tak lawan sampai ke sudah ni? Bawa baliklah kemenangan tu ke Malaysia, raikan lah betul-betul dengan duit mungkin dapat berjuta-juta, tapi kenapa berhenti kat sini ni? Yalah, jadi orang normal berfikir, saya rasa itu pun dah bagi petunjuk sebenarnya ada pembohongan lah kat situ. Fahmi, macam blur saya bila dengar penipuan tadi, saya terus hilang ke dunia yang lain. Terus hilang. Saya tak tahu. Fahmi, saya tanya soalan. Ni bukan forum tapi kita tanya soalan. Ni semalam masa saya tengah live tu, saya terbaca lah komen Walaon lah, dia kata apa? Alah, nampak sangat Claire ni menipu, dia kata. Kalau betul lah Claire ni menang, berada di pihak benar, kenapa dia tak teruskan saman tu di mahkamah? Dia tak Fahmi, macam mana? Agak logik lah. Saya melihat benda ni dalam satu perspektif di mana kawan-kawan kita ni di bawah ni memerlukan pendedahan dan juga sesi bongkar-membongkar ni sebenarnya. Sebab kalaulah kita tak ada maklumat seperti Bro Iswardi ni kan, sebenarnya mereka pun, saya, Saudara Syukri ataupun orang-orang di bawah ni sebenarnya tak tahu. Saya mengambil bukanlah nak mengambil malam ni saya nak ambil jalan damai. Saya nak katakan bahawa sebenarnya kelompok-kelompok yang dilihat sebagai walak ni tak semestinya majoriti dalam kumpulan dan juga penyokong ni. Ada kelompok-kelompok yang menyokong atas dasar orang kata simpati ataupun atas dasar kawan-kawan. Tapi mereka ni boleh mengambil keadaan realiti. Saya bagi contoh satu. Kalau di Pematang Pauh, kalau lihat di Dun Pematang Pasir, di situ tempat tradisi PAS menang bertahun-tahun dulu. Dan saya masih ingat lagi pada tahun 2004, hanya kerusi Pematang Pasir yang menyelamatkan pembangkang pada waktu itu yang Kak Wan menang tipis pada tahun 2004. Saya menganggap bahawa orang-orang di bawah ni sebenarnya penyokong-penyokong PAS ni, mereka ni ada otak dan waras lagi untuk memikirkan. Saya rasa macam tu. Saya beranggapan baik. Tapi pemimpin-pemimpin mereka ni menyekat maklumat tersebut. Dan apabila sampai maklumat benar, pemimpin-pemimpin mereka ni akan proses maklumat tu, dia akan tukar daripada betul ke salah. Tapi saya harap kawan-kawan kita seperti Bro Iswardi, Saudara Syukri Razak dan juga beberapa pemimpin-pemimpin lain lagi membawa isu-isu sebenar ni, dan kita patut kupas yang akhirnya penyokong-penyokong yang bukanlah terlalu walak ni, dia akan terima fakta dan juga perkara-perkara yang benar. Itu telah terbukti di Pematang Pasir. Saya anggap pada pilihan raya yang lepas tak ada dah Chan, kerana orang PAS ni dia kalau mengundi ni dia akan mengundi AA lah. Dia walak lah kata AA, tapi sebenarnya taklah semua adalah orang PAS ni, tapi penyokong tu ada. Mereka ni tidaklah mengundi membabi buta,
tapi mereka menilai fakta A, B dan Z. Saya harap benda tu saya ambil dalam damai lah, lebih kurang macam tu lah Bro Iswadi. Okey macam tu Betul, okey. Dia tak ada masalah. Ni bakal calon Pulau Pinang Aduh. Jangan macam tu. Ganti Dr. Afif. Aduh, insya-Allah. Kalau ganti tu okey, kita setuju. Saya lidah saya ni masin tau. Amin. Dia macam ni, betul. You are right. Di peringkat bawahan. Malah sebenarnya ahli keluarga saya sendiri pun ada juga yang ahli PAS sebenarnya kalau ikutkan kan. Tapi kalau kita tengok di peringkat bawahan, di peringkat akar umbi mereka, kita nampak keikhlasan mereka sebenarnya nak memperjuangkan Islam. Nak membawa nama Islam, nak bersama dengan Islam, whatever lah, because for whatever reason, dia semua orang ada pelbagai alasan dan pelbagai sebab. Dan Islam itu sendiri adalah suatu pegangan yang suci, dan ingat kebanyakan kita ingat itulah salah satu cara untuk kita nak mendekatkan diri kita dengan Allah SWT. Namun begitu, bila dah sampai ke satu peringkat, dia orang nampak, pemimpin, pada saya kata dia orang pemimpin, dia nampak apa saja aku cakap lepas ni orang akan terima. Orang akan terima. Sebab apa? Dia dah sampai ke satu peringkat, ada setengah golongan ini sudah sampai ke peringkat orang kata apa sebagai, dia walak tu satu tapi dah jadi satu cult. CULT Cult ni macam satu pegangan, satu, kan saya kata ajaran sesat kan, orang kata saya tidur pas ajaran sesat. Bukan, saya kata macam satu cult. Cult ni orang yang ikut mengkizir buta lah. Kan? Dia yang 2009 haram, 2020 tak haram lah. Kan? Fatwa tu bertukar, tak apa. Yang penting dia tok guru, engkau siapa? Kan? Al-Quran pun tak banyak hafal, dia banyak hafal Al-Quran. Dia kata macam tu. Dia main hujah macam tu lah. Hujah kita dah kelawat dah kalau kita tengok komen-komen dekat komen ni pun saya dah nampak dah dekat situ kan. Ada tak? Ada. Tapi ada dah. Tapi saya nampak itu situasi kita. Tetapi majoriti orang-orang PAS ni sebenarnya betul you are right. Dia rational. Namun begitu dia orang nak bergerak ke tempat lain, dia orang dah tak boleh. Dan dia nampak bahawa PAS ni boleh di-reform balik. Bagi saya tak ada masalah. Dia sebenarnya ini ada a few golongan, dan golongan ni sentiasa datang dan pergi. Saya rasa PAS ni, saya tahu satu hari nanti mungkin video kita akan diambil sebab kita sekarang bantai PAS. Cuma saya nak clearkan satu benda. Kita bantai orang-orang yang jahat di dalam PAS. Kita bukan bantai PAS as a whole. PAS mungkin satu hari nanti berubah. Kita tak tahu. Kan, betul tak? What do you think? Dia sama konsepnya Bro Iswadi bila kita hentam UMNO pun. Bila kita hentam UMNO, kita hentam sebab institusi itu tak berdosa apa pun. Institusi itu dia yang menggerakkan adalah manusia-manusia di dalam satu institusi atau organisasi itu. Sama juga dengan PAS. Ramai je orang dalam tu yang kita kenal, bukan jenis cakap banyak pun. Yang diam, aku tak suka kata hal orang, aku tak suka bercakap hal orang. Ramai je macam tu yang dalam PAS. Masalahnya ialah pemimpin ambil kesempatan di atas kebaikan-kebaikan ini. Pemimpin ambil peluang di atas, bukan naif lah, kelurusan anggota-anggota kat bawah ni. Betul. Pemimpin ambil kesempatan buat hanya menyampaikan kata-kata, jadikan suka amanat, hanya menyampaikan amanat dari atas, anggota bawah kena akur dan kena bersangka baiklah walau apa pun. So itu yang menyebabkan saya rasa isu ni menjadi parah. Kalaulah benda ni tak diambil kesempatan, saya rasa dah lama berlaku reform dalam PAS. Sebab saya yakin dalam tu banyak je cerdik pandai yang boleh berfikir. Saya rasa golongan-golongan macam ni yang ada otak sikit minta maaf yang ada otak sikit dan yang lurus ni, sepatutnya mereka sedar mereka ni ada otak dan mereka tidak boleh diperkotak-katikkan oleh individu-individu yang nak mementingkan periuk nasib mereka sendirilah. Yang boleh saya kata periuk nasib ataupun survivor. Sebab kalaulah saya nak kata ni macam survivor Tuan Guru Hadi kita, bukan Hadi awak, di mana daripada dulu lagi dendam ni terhadap Anwar Ibrahim daripada Ustaz Abim lagi sebenarnya. Dan rentetan tu membawa sampai ke sekarang, dan saya tak tahu apa masalah. Bila komen berkenaan tentang orang yang bernama Anwar Ibrahim, dia akan menjadi masalah untuk dia dan dia akan mencaci dan menghina. Dan saya harap orang-orang yang berada dalam PAS ni, yang ada dalam tarbiyahnya, yang dalam pelbagai jabatan dan juga orang kata skop-skop yang dia ada dalam PAS ni, mereka patut wajar memikirkan dua kali supaya tidak menerima perkara tu membabi buta dan juga mengikut arahan daripada presiden mereka sendiri.
Saya tertarik cerita 90 juta tadi tu kan. Ada yang cakap kepada saya, dia kata, kalau kau ada bukti 90 juta tu, kau buktikanlah kenapa sampai sekarang PAS tak kena dakwa pun 90 juta tu. Okey. Yang ni satu perkara kita kena jelas Kita kata PAS terima duit 90 juta atau lebih 90 juta daripada UMNO. Kita tak kata itu rasuah. Beza tau. Beza Sebab apa kita kata demikian? Kita kata selama ni PAS, naratif PAS, ini sebelum masa Pakatan Rakyat dulu, naratif PAS adalah mereka tak pernah bekerjasama dengan UMNO. Itu naratif PAS. Zaman Hadi, zaman arwah Nik Aziz. Dia kata kami tak bekerjasama. UG, ingat tak UG pada masa tu? Tak wujud, kita tak ada UG. UG ni hanyalah mainan musuh-musuh kita, bla 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 bla. Rupa-rupanya behind the scene, dia menerima duit. Kita bukan kata kau terima duit tu satu kesalahan. Bukan. Cuma kita kata, kalau kau terima duit, mengaku. Itu je. Etika dia tu. Kenapa engkau nak sembunyikan hakikat engkau menerima duit daripada UMNO, hakikat engkau menerima dedak daripada UMNO, sehingga kan engkau sanggup mengkhianati Pakatan Rakyat pada waktu itu? Kenapa nak kena deny perkara tersebut? Inilah 90 juta punya hakikat. Yang itu sebenarnya, kenapa orang tanya, yang ada yang kata duit 1MDB tak masuk dalam akaun PAS. Kita bukan bercerita pasal PAS terima duit 1MDB. Kita cerita PAS terima duit UMNO. Ini kena clarify malam ni. Kita cerita PAS terima duit UMNO. Adakah itu satu kesalahan jenayah? Tidak. Menerima duit UMNO bukan satu kesalahan jenayah. Tetapi kita mengatakan kalau engkau kata engkau tak terima duit UMNO, tetapi UMNO ada bagi duit kepada engkau, itu etika yang pertama. Kedua, terbukti bahawa engkau makan dedak daripada UMNO sehingga sekarang engkau terpaksa ikut belakang UMNO, nak tak nak apa UMNO cakap engkau terima, hudud entah ke mana, RUD 3355 entah ke mana. Itu kerana apa? 90 juta. Apa kau nak cakap sekarang? Betul, saya setuju sebenarnya. Kalaulah saudara Bro Iswadi tengok komen-komen, kawan-kawan lama juga, kawan-kawan lama saya dia kata, mana bukti 90 juta tu? Mana bukti? Sebenarnya mereka tak faham asas apa yang kita bincang sebenarnya. Maknanya kalau terima 90 juta, tak ada bukti 90 juta ni, Pakatan Harapan kira memfitnah dan sebagainya. Tapi apa yang Bro Iswadi cakap tu betul. Kita melihat satu etika. Contoh saya, Saudara Syukri dan juga Bro Iswadi ni kawan dalam satu coalition. Dan kita anggap kena ikut peraturan A, B dan C dan kita berjanji. Apabila kita cakap kita tak perlu menerima derma daripada pihak lawan sebagainya, salah seorang daripada kita, Saudara Syukri Razak, pergi ambil duit daripada pihak pemanggang, pihak lawan kita lah, UMNO tu lah, yang akhirnya menyebabkan di antara kita ni ada penipuan. Bagi saya itu ada penipuan dan itu dianggap sebagai dosa besar. Saya tak perlu kupas besar lah dosa besar ni kan. Ulama-ulama dalam PAS ni, dia ada hadis dan dia faham lebih berkenaan tentang dosa besar, berkenaan tentang penipuan ni. Betul tak betul? Boleh Suadi, saya tak tahulah, saya lebih nak ajak kawan-kawan dalam PAS tu berfikir. Kami pun banyak kawan dalam PAS, saya tak payah bohong. Dia isu samban tu Suadi. Waktu penyelesaian luar mahkamah tu, PAS ada keluarkan statement. Butiran-butiran penyelesaian luar mahkamah, diselesaikan ini, tuntutan bayang balik, dan apa yang menariknya kalau saya nak bawa kawan-kawan berfikir ialah artikel yang Claire tulis berkenaan 90 juta tu masih ada dekat web dia, tak diturunkan pun, masih kekal dekat situ, tak terusik. Kalaulah betul tindakan yang diambil untuk melawan tu ada hasil, paling kurang artikel tu diturunkan lah. Artikel yang dikatakan memfitnah PAS itu, paling kurang pun itu. Tak, artikel tu masih ada di situ. Masih boleh dibaca. Masih boleh diikuti oleh satu dunia. Itu pun gagal dilawan. Itu pun gagal dihapuskan, ditentang oleh PAS dan Presiden. So saya rasa itu sebenarnya dah jadi petunjuk. Satu lagi Bro Iswadi, saya nak tanya pandangan Bro Iswadi tentang, memanglah Husam bawa ke SPRM, memanglah tak ada isu rasuah. Memanglah tak ada isu rasuah. Ada kat sini isunya member kau bagi kau duit, yang tak kira lah member belakang tabir ke, member dalam gelap ke, member dalam cerah ke, tak kisahlah, tapi bagi kau duit. Memanglah tak banyak sangat yang kita boleh kaitkan dengan rasuah, tapi isunya dedak macam Bro Iswadi kata tadi. Dan saya nak tanya, ramai yang membangkitkan isu duit ni,
kalau Bro Rafizi dulu, YB Rafizi dulu dia mulakan dengan dia dedahkan bagaimana mantan timbalan Presiden PAS terima duit direct daripada susu galur warna MDB. Dapat kat situ. Dah terbukti dah. Mula-mula dinafikan juga, PAS tak ada kaitan langsung. Tiba-tiba terkena dengan mantan timbalan, orang kata, oh itu mantan, bukan lagi pimpinan PAS. Nasruddin. Nasruddin Maisa. Nasruddin Maisa. So, dan sekali muncul pula isu Claire ni dengan dakwaan dia. Dan saya nak tanya pandangan Bro Iswadi, kita pernah tanya orang PAS, ramai yang bangkitkan isu ni. YB Rafizi, Datuk Seri Musa, kenapa PAS tak saman-saman diorang ni? Betul. Dekat Malaysia, kenapa PAS? Bro Iswadi ada komen tu, benda ni. Saya cerita. Apa satu lagi, kenapa PAS tak saman Bro Iswadi? Jangan minta Saya cerita tentang saman defamation bagi yang tak biasa tentang undang-undang kita cerita tentang saman. Bila kita saman fitnah, ini dinamakan saman fitnah, sama ada libel ataupun slanderous ataupun sewaktu dengannya defamation. Dia untuk defend saman fitnah tu, kita kena buktikan yang kena saman ni kena buktikan bahawa dakwaan itu benar. So once kita boleh buktikan dakwaan itu benar, maka saman fitnah tu dah tak boleh jalan. Jadi untuk membuktikan dakwaan itu benar, kita akan tunjuk semua dokumen-dokumen. Kan? Sebenarnya macam saya kata tadi, penerimaan wang dana daripada UMNO tu tak salah. PAS nak terimalah, itu hal dia lah kan. Namun begitu, the moment kita tunjuk dokumen tu, siapa malu? PAS akan malu. Kan? Saya ada dokumen, saya dah letakkan, saya dah bagi share, ada yang walaupun tanyalah, mana bukti? Kan? Bukti transaction tu. Ni kita tunjuk bukti transaction. Kau jangan nak main-main, ingat kita orang tak ada ke semua dokumen tu. Ada dokumen tu, itu saya kata dia bukan satu kesalahan. Balik pada cerita, kenapa tak saman? Itulah tadi. Kalau sekiranya dia nak saman kita kata, saya sebut malam ini, PAS terima dana daripada UMNO. PAS setuju tak setuju? PAS mengaku tak mengaku? Kalau PAS saman saya tunjuklah transaction tu, saya kata, betul tak you terima? Kita dalam mahkamah, saya akan tanya, betul tak you ada menerima dana daripada UMNO? Nak tak nak, dia terpaksa kata ya sebab dalam mahkamah. Itu yang pertama. Berapa jumlah dana tu irrelevant. Katakanlah dia terima, yalah saya terima dana tapi dana saya terima RM10. Irrelevant. Yang penting engkau terima. Sebab persoalan di situ adalah persoalan terima dana. Kita bukan kata PAS rompak bank, PAS pergi curi duit rakyat orang Kelantan. Kita bukan cakap macam tu. Kita kata dia terima dana UMNO. Dan transaction ini banyak. Kalau orang PAS rajin pergi online, Google, jumpa transaction tu. Tak payah sembang. Betul kata Syuk tadi. Kalaulah sekiranya benda ni menipu, benda ni membohong, kita kata, kenapa Husam masih lagi tak kena saman, Mat Sabu tak kena saman, Anwar Ibrahim tak kena saman, Rafizi sampai sekarang tak kena saman dengan PAS lagi. PAS sebaliknya ambil langkah senyap. Langkah kata apa? Tawadhu' wa taqwa. Kita kata. Itu saya punya pandangan, simple je. Kita kata logik akal, tetapi biasalah orang PAS ni, dia tak akan nak terima kita tunjuklah macam mana dokumen tu ada depan mata. Dia kata, ini orang kafir punya ni. Ini kafir harbi ni, kau percaya. Lebih daripada ulama tu sendiri. Kita A4 daripada kedai Cina yang memang tak boleh percaya lah. Dia tahu dia kata apa? Ni semua kadam DAP. Itu je lah ujung kan. Malam ni hebat kita bantai PAS ni. Lepas ni terima mesej aku lagi. Saya nak tambah sikit. Saya tambah sikit Bro Iswadi ya. Dua kali saudara Iswadi cakap tadi berkenaan tentang PAS mengambil daripada UMNO 90 juta ataupun lebih. Sebenarnya ada tak salah. Cuma bagi saya lah, saya ni sedang menjiwai orang PAS sekejap lah. Sebenarnya bagi saya 90 juta tu sendiri dengan sumber-sumber yang baik, saya anggap perkara itu mungkin sumber-sumber yang kita tahu BN terkenal dengan songulap duit, mencuri duit, isu kes dan pelbagai lagi. Saya anggap sumber yang UMNO bagi kepada PAS ni, patut kawan-kawan PAS kita ni fikir, adakah sumber yang mereka dapat ni halal dan thayyibah? Selalu nak mengupas sumber halal dan halal saja tapi tak thayyibah, tak berkat juga saudara-saudari. Saya anggap macam tu lah. So kawan-kawan kita boleh fikir sama ada penerimaan tu salah. Bagi saya salah lah. Salah. Dari segi halal dan tak thayyibah dia tu. Sumber dia datang daripada mana tu. Kalau daripada poket sendiri, saya rasa Zaid Hamidi ke, siapa lagi ya, kawan-kawan UMNO ni takkan bagi pada poket sendiri. Tobatlah hum.
Taubat lahum. Taubat lahum. Agak punya, Betul. Betul. Dia betul. Bila saya kata tak salah tadi, maksudnya tak salah daripada segi undang-undang yang ada dekat negara kita. Tak salah. Undang-undang penerimaan dana donation tu tak salah. Namun pada masa itu kita bersama dengan Pakatan Rakyat, kita ada ikatan. Betul lah you kata tadi. Kita ada ikatan kita. Bila ikatan kita macam tu, kita ada perjanjian yang tiba-tiba linking. You terima dana daripada musuh. Kita kata, nak halal kan? Ayam yang betul. Jadi masalah lah tu. Itu yang kita nak kena faham dalam keadaan dan situasi yang ada sekarang ni. Internet saya agak slow malam ni. Dia putus-putus sikit. Bro Iswadi, saya slow malam. Saya nak stretch lagi cerita ni. Kalaulah kawan-kawan kita dalam PAS sana yang masih berada dalam PAS, dan saya pun mendoakan mereka supaya kekal dalam PAS dan membawa apa yang sepatutnya mereka dalam PAS itu. Yang nak harapkan orang-orang progresif semua dah keluar pergi mana. Tu harap-harap adalah sikit yang boleh berfikir dalam tu. Tentang isunya ialah bagaimana pertalian isu semasa ini yang baru-baru Bro Iswadi hangatkan semula dengan isu dana daripada UMNO, kita panggil sebagai dedak. Isu dedak ni bukan kita saja yang panas, sama mereka pun panas hari itu. Kartel dedak, dia dedahkan di Selangor. Sampai terdedahnya video suara ni Abdul yang mula-mula dinafikan dan kemudian dikatakan betul, tapi halal pula menipu kan, semua sekali begitu. Dia dedahkan sesama mereka juga, pertikaian sesama mereka sendiri. Dan tidakkah ini berkaitan dengan isu bagaimana PAS dulu sangat garang menggoncang Pakatan Rakyat. Sangat garang dengan isu RUU, dengan isu hudud, senada dengan UMNO pada ketika itu. Saling sahut menyahut antara UMNO dan PAS, mengusik DAP, mengusik PKR. Tidakkah ini nampak macam ada pertalian? Rupanya ada hubungan senggama terlarang di belakang tabir yang menyebabkan benda ini berlaku, dan Tuhan itu maha adil. Akhirnya terdedah satu persatu. Isunya mungkin di duit ni tak dirasai lah oleh orang-orang kat bawah ni. Gaji guru pasti yang masih tak meningkat, yang masih sikit lagi. Allowance pekerja-pekerja bawahan yang masih lagi mengharap derma daripada Tin Milo. Allowance pekerja, saya tak tahulah sekarang dah jadi kerajaan. Dulu petugas-petugas sepenuh masa parti yang masih mengharap ihsan daripada orang ramai, mungkin mereka tak merasalah berjuta-juta ini. Ia berlegar di sekitar orang-orang atas, kita tak tahu siapalah, tapi mungkin berlegar di sekitar orang-orang atas. Takkah ini menyebabkan kita berfikir, tambah lagi sekarang RUU 355 dah senyap. Isu-isu yang sepanas dulu dah tak panas. Saya rasa ini sangat, kalaulah kita boleh menyusun puzzle ini dengan baik, puzzle politik, kita letak dengan teratur, kita dapat cukup memahami bahawa ada kecurangan, ketidaktelusan, ketidakikhlasan dalam garis masa perjuangan setengah pemimpin PAS yang akhirnya terdedah dengan sendiri, tak boleh nak saman, kena bayar pula kos kepada orang yang mendakwa itu. Itu saya rasa boleh fikir sebenarnya kalau kita nak berfikir. Saya nak tambah sikit Bro Iswadi ya. Tadi Saudara Syukri kupas panjang lebar. Saya nak ambil short hujung saja. Saya pun terfikir persoalan yang timbul dalam kepala otak saya ni ya. Kalau lihat parti PAS, kalau dululah pembangkang, kalau nak pergi sana share kereta ataupun bagi duit sikit tambah, naik bang dan sebagainya, tidur rumah kawan sahabat. Persoalannya di mana duit, di manakah duit Presiden dapat untuk dia bayar kos-kos guaman ni. Saya pun tak tahu yang tadi macam Bro Iswadi cakap ya, 1 juta lebih. Saya tak boleh fikir macam mana beliau boleh ada sumber keuangan macam di mana sebenarnya sumber tu sebenarnya. Ada tak? Mungkin Saudara Iswadi ada sedikit pandangan ke apa ke? Infak. Dia logik juga kalau kita tengok negeri yang diperintah oleh PAS macam Kelantan, hari ni kecoh. Biar seminggu ni lah kecoh. Pasal mandi air telaga kan. Dia pelik juga kod mana nanti PAS nak tolong dia, negeri nak tolong haji-haji dalam kes ni.
Jadi kita tak menuduh lah, tetapi kalau kita tengok salah seorang yang menjadi orang tengah kepada kes, ini tak ramai orang tahu ni sebenarnya, kepada kes pembayaran 1.4 juta ni adalah Datuk Romli Musa. Datuk Romli. Ramli Musa kan. Dia dikatakan check bekas kan. Ramli. Dekat Romli Romli itu kawan kita. Dah sama pula ni. Ramli Musa. Dia dikatakan bekas atau masih lagi chairman kepada KTMB dan juga beberapa agensi. Beliau lah dia yang dikatakan membuat settlement kepada Claire, lawyer dia, offer the 1.4 million. In fact, check tu ada kalau Google online kita jumpa. Dan beliau lah yang apa orang kata membayar, dan setelah ini cerita dan dia dah bayar, dia dah settle, dia dah hunding, tiba-tiba PAS kata kami tak pernah pun suruh dia hunding, kami tak pernah pun suruh dia bayar. Allah Rabbi Muhammad tu sanggup nak berkorban harta nyawa untuk membantu PAS. Boleh pula pimpinan PAS turn around kata tak ada, kita nak suruh sampaikan dia sendiri cakap saya kecewa dengan pimpinan PAS. Yang kita dalam masa susah dia minta tolong kita, merayu-rayu saya tolong, tiba-tiba dia kata tak ada pula dia nak tolong. Jadi menjawab persoalan tu, sebenarnya kita kata ada individu-individu, mungkin juga dalam UMNO, mungkin dalam PAS kita nak kata ya atau tidak, tapi yang pasti ada Datuk Ramli Musa ni yang membantu sebenarnya, dan mereka ni membantu dengan jiwa raga. Saya rasa kalau nak harapkan Haji seorang nak keluar duit 10-15 juta ni, tak mampu dia nak keluar kan. Kalau campur dengan siapa, Menteri Q7 jual kereta pun tak rasanya tak lepas duit penerbangan Hadi ke London kan. Jadi itu saya nampak daripada angle tu sebenarnya. Saya nak tambah sikit Abang Iswadi ya. Saya nak ambil satu konsep ataupun sifir yang mudah sebenarnya. Kalaulah saya sebagai seorang ahli daripada PAS ni ya, ataupun orang luar lah, saya memikirkan penceritaan dia ada macam-macam puzzle, A, B, C, D. Datuk Romli, ada kawan kita peguam yang dilantik sebagainya, dia ada cerita dia lah. Sebenarnya kalau lah bagi saya nak mudah fikir, kalau betul-betul lah perempuan kafir tu perempuan kafir tu menyusun untuk menjatuhkan maruah PAS tu sendiri, saya rasa tak akan berlaku benda ni secara tersusun lah. Dan benda ni mengambil masa yang begitu lama. Kalaulah saya sebagai orang biasa fikir benda ni mudah saja. Kalaulah mereka betul-betul orang perempuan kafir ni nak menjatuhkan imej PAS ni, saya rasa orang-orang yang dalam PAS ni dia boleh argue dah. Okey, Datuk Romli ni sebenarnya tak ada pun dalam kaitan dan sebagainya. Buang fakta, buang sebagainya yang akhirnya menyebabkan benda cerita terbengkalai lah bagi saya. Sifir mudah lebih kurang gitulah. Selamat Bro Iswadi. Ya betul. Itulah kata kalau orang yang sebegitu punya jasa dia boleh buang begitu saja. Inginkan pula wala-on yang kat bawah tu, tak payahlah. Udah-udahlah tu kan. Sedarlah yang anda sekarang ini dah ditipu buta-buta, orang kata buta-buta orang nipu. Yang penipuan paling besar yang ni kalau tak sedar lagi aku tak tahulah. Yang korang sekarang bersama dengan UMNO yang tu I cannot brain. Serius I cannot brain. Hanya kerana apa? Kerana dia jual agama, dia jual bangsa. Oh, dia kata kerana DAP. Dia jual ujung-ujung nama DAP juga. Habis yang daripada zaman Barisan Alternatif masuk Pakatan Rakyat, masuk apa nama zaman-zaman dulu bersama dengan DAP tu apa cerita? Itu yang kita baru dapat mimpi semalam kot. Aduh, ya itulah sama dengan Saya tak tahu Bro Iswadi. Saya mungkin tak justifikasi untuk membenarkan pertalian dengan UMNO ni. Saya kenal orang-orang UMNO, kawan saya pun ramai, adalah orang-orang UMNO, dan saya tahu juga pemimpin-pemimpin UMNO yang ada minda progresif, tapi tak naik ke mana jugalah. Bagi saya lah, mungkin dia rasa dia naik, tapi bagi saya tak ke mana jugalah. Dia masih berada pada kedudukan tertentu dan suaranya menyengat. Khairi Jamaluddin yang menjadi sandaran progresif satu ketika pun akhirnya saya rasa tak ke mana jugalah di situ juga. Dan UMNO yang ada pada hari ini yang dikatakan menjadi harapan PAS itu ialah UMNO yang sama yang dulu. Sama je. Pemimpinnya pemimpin yang sama. Orang-orang yang dalamnya orang yang sama. So kalau dulu kita tolak, sekarang apa reasonnya kita tak tolak? Kalau dulu kita kata mereka ni menentang agama, menentang Islam, sekarang di mana yang mereka pro sangat pada Islam? saya jadi bingung. Apa dalil yang menghalalkan kerjasama ini?
apa beza dengan dulu? Kenapa Tok Guru, almarhum Tok Guru Nia Aziz dulu kerat habis-habisan benda ni, potong, cantas habis-habisan. Kenapa sekarang buka jalan hampa kapet? Saya tak tahu apa timbang taranya. Dulu tak boleh, sekarang boleh. Apakah semata-mata kerana DAP? Yang DAP bersama dan dulu juga. DAP ni DAP dulu, malah DAP hari ini bagi saya lebih terkemuka, lebih ke depan. Kita kata dalam membawa isu sejagat, DAP lebih banyak perubahan, lebih banyak kemajuannya. UMNO masih hati-hati kupas pasal DAP, takut dikatakan RBA DAP ataupun macam DAP Lantaklah, benda tu dah lama dah. Okey. So saya rasa di mana pertimbangannya? Last kali akhirnya duit. Rupanya bila datang dengan duit, bila datang dengan dedak, tolak tepilah rasional. Tolak tepilah pertimbangan-pertimbangan sampai ke langit ni. Tolak ke tepilah. Yang penting duit dah ada, kena berbudi kepada orang yang bagi duit. Kena berbudi. Maka mungkin di situlah kesimpulannya saya rasa, yang akhirnya segala hujah dicanai, segala dalil dicanai, ditebar, dilambung untuk last kalilah menghalalkan apa yang tersembunyi sebenarnya. So sedihlah kalau benda ini benar, sedihlah kalau perkara ini anggota di bawah tu tahu dan tidak berfikir, dia merasa sangat sedih. Sedangkan PAS itu sebenarnya satu ketika dulu dalam rakyat dulu. Even pada PKR sendiri, PAS ini menjadi sahabat kuat, menjadi sahabat yang kita yakin, lebih percaya, suka untuk kita berkawan. Tapi bila benda ni terpecah, dia satu yang merugikan sebenarnya untuk rakyat Malaysia lah secara umumnya. Betul lah tu. Kalau kita tengok dari UMNO dahulu dengan UMNO sekarang, UMNO yang sebelum PAS join dengan UMNO yang selepas PAS join, UMNO yang PAS lawan masa 1MDB dahulu dengan UMNO yang ada sekarang, apa bezanya sebenarnya? Apa bezanya? Pimpinan masih sama. Kan beza dia tukar Najib dengan Ahmad Zahid je. Lagi teruk Zahid Hamidi 80 kes. 80 kes Zahid Hamidi kan. Ahmad Mazlan ada kes. Anwar Musa walaupun tak ada kes, tapi kita tahu lah Anwar Musa tu macam mana. Kan kalau kita tengok Irwan Sadiq, pimpinan dia masih orang yang sama. Kalau lain lah kalau tiba-tiba UMNO ni tukar habis salin ni. Daripada pimpinan atas macam PAS dululah, daripada Mat Sabu, Khalid Samad, tiba-tiba semua kena keluar masuk amanah, tinggal pula orang baru. Itu kita kata memang PAS yang lain. Namun begitu sekarang ini UMNO yang ada dengan UMNO yang dulu beza, sama je, apa bezanya? Dan akhirnya betul lah, ujungnya dia berbalik macam saya katalah. Bangsa dan agama ni benda yang nak jual. Bangsa dan agama ni benda produk nak jual. Kita jual produk tu, bangsa dan agama. Tetapi apa objektif dia? Ini semua, ini. Ni bukan love, bukan love. Ini duit. Bukan love. Duit je. K-pop tadi. Bukan K-pop love. Ini duit. Semuanya duit. Di belakang cerita, 30 juta zaman PAS memerintah. 30 juta zaman PAS memerintah. Skandal balak dekat Kedah. Menteri Besar Kedah sekarang ni yang ada kena dengan skandal balak. Akhirnya dicerita, dia berbalik. Agama, bangsa adalah front. Topeng yang digunakan untuk menipu rakyat dan menipu penyokong-penyokong atas tujuan apa? Nak dapatkan laba. Nak dapatkan dia punya keuntungan bagi diri dia sendiri, bagi keluarga dia supaya dia set for life. Sekarang dah dapat kot Polis Wadi. Sekarang dah dapat lah kot. Dapatlah. Tapi dia tidur lena ke tidak? Itu je persoalannya. Yalah, betul. Okey, Mami, ni nak tanya soalan Mami ni, orang Pinang ni. Boleh sila. Cerita PAS ni dah habis dah kan. Kita dah habis dah. Kita masuk cerita ni. Saya pergi Sheraton tau. Wah. Ya Allah. Sheraton rupanya. Saya pergi Sheraton tu. Saya masuk ke bangunan Sheraton, saya ada dalam Sheraton tu bersama masa itu. Saya naik satu lift dengan saya tak ingat siapa nama dia, dengan Rina Harun. Saya turun dan bersama dalam satu lift dengan Syed Saddiq dekat Sheraton. On the way saya sampai tu, saya sebab saya tajuk pada Fahmi sebab apa? Sampai tu saya tengok muka yang pertama saya tengok, dia tengok saya tengok dia. Tahu siapa? Dr. Afif. Allah. Orang baik Fahmi. Dr. Afif muka saya tengok dia tengok saya. Lepas dia tengok saya dia tulis tempat lain. Tak tahulah dia ingat ke tidak muka Iswardi kan. Tak kenal bro Iswadi ke? Dia kenal je? Tak, masa tu dia kenal. Dia lama dah kenal sebenarnya. Sebelum keluar line pun dia dah kenal lah. But my point of the story is balik kepada cerita-cerita dia orang ni. Penang macam mana sekarang?
Kan? Macam Penang ni macam suci dalam debu je aku tengok, tak bergerak. Suci dalam debu saya ambil konteks Penang ni, saya ambil masa dalam 1 minit ataupun 2 minit untuk kupas isu ni Amboi. sebenarnya di Penang ni kita gelarkan sebagai Dr. Hafiz sebagai Dr. A lah Dr. A. Tak payah panjang sangat Dr. A. Saya lihat beliau satu, beliau merupakan pengasas pemuda negara di peringkat nasional. Antara pengasas lah. Dan yang kedua, beliau mengatakan bahawa pemuda negara ni tidak ada kaitan dengan parti politik. Nak buat kerja kebajikan, nak bantu rakyat dan sebagainya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya lihat bahawa beliau sendiri menipu diri sendiri. Di mana tak ada kekuatan bro sebenarnya. Apa yang dia buat, mengambil individu-individu yang berada dalam keadilan, khususnya di Pulau Pinang, keluar parti untuk bersama dengan pemuda negara. Sekarang ni kalau saudara Bro Iswadi ataupun saudara Syukri Azad tengok, kebanyakan orang-orang yang dipecah ni diambil untuk menjadi frontliner mereka, pemuda negara. Mereka orang kalau tanya kat bawah ni, orang tak berminat pun. Orang lama ke, orang ni ke, baru ke, tak berminat pun dan tak kenal pun pemuda negara tu. Walaupun baru, yang dibawa oleh seorang YB sepatutnya dikenali lah. Bagi saya mereka ni tak ada orang dan mengambil orang keadilan. Dan mereka ni mempromosi untuk bersama pemuda negara dalam kalangan orang keadilan. Mereka tak ada kekuatan. Dan yang terkini yang saya tahu, Dr. Hafiz ni dia digantung. Apabila digantung ni sudah semestinya secara langsungnya jawatan dia sebagai adun yang mewakili keadilan dan bakal akan masuk dalam sidang DUN Pulau Pinang ni, dia akan berada di tempat pembangkang. Dan notis, saya yakin notis telah dikeluarkan daripada pucuk pimpinan Negeri Pulau Pinang, telah menghantar kepada Ketua Menteri Pulau Pinang dan juga sidang DUN untuk mengeluarkan beliau daripada seka keadilan itu sendiri. Tapi sebenarnya beliau masih menagih tenaga-tenaga kerja daripada keadilan. Buktinya apa? Bila pelantikan MPKK, orang kata JKK orang kampung ni, di bawah DUN sebenarnya itu sendiri, beliau sampai sekarang ni memohon untuk kawan-kawan MPKK bersama dengan beliau. Saya yakin kalaulah MPKK ni ataupun orang kampung ni yang ada keanggotaan keahlian keadilan ni, kalaulah mereka ni gerak keluar daripada seka beliau terkotang-ganting. Tidak ada nilai langsung, dihina, dicaci dan juga sebagainya. Sekarang ni dia buat naratif simpati. Beliau ni diadili, tak diadili secara adil, dilihat sebagai mangsa keadaan. Sebab dia kata dia pergi Sheraton, dia tengok sebagai seorang pemerhati. Betul ke saudara Iswadi? Dia pergi sana, yang saya tahu dia mengaku kat DCM, kata dia sedang mengambil maklumat untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini. Saya tak tahulah apa dia punya muka ni, jenis apa, tak tahu, wallahualam lah. Dia, kalau nak kata, saya ada kat situ, kan? Tampak tak nampak saya, tak tahulah. Mengambil maklumat ni, saya mengambil maklumat. Kita duduk kat tepi, kita duduk dengan wartawan, kita duduk dengan polis, kita tanya wartawan, apa berlaku, kita tanya waiter bawa air yang masuk ke dalam bilik yang ditutup pun, kita orang tanya, kat dalam tu apa? Kita tanya dia, nak dapatkan itu mengambil maklumat. Kalau kau masuk sekali dalam bilik yang tertutup tu, itu bukan mengambil maklumat. Itu join bagi maklumat. Bagi maklumat. Bukan saya nak mencabar lah. Saya nak bagi tahu malam ni pada Dr. Hafiz. Sebenarnya be gentleman lah. Jadi lelaki lah, jangan jadi pondan. Kalau nak berlawan pemuda negara dengan keadilan ni, one by one lah. Tak perlu nak ambil MPKK, tak perlu ambil orang-orang keadilan bersama dengan dia, tak perlu. You promote dengan cara kita lawan satu. Lebih kurang macam tu lah. Saya anggap macam tu lah. Daftar jadi parti lah. Tak perlu nak bohong. Ini adalah NGO, tak ada kaitan dengan parti politik. Dia lebih kurang sama macam PAS lah. Esok cakap A, lusa cakap B. Dia orang macam ni, bahaya ni. Saya nak gelak pasal datang nak cari maklumat tu. Pertama saya nak tanya dia, siapa yang suruh dia cari maklumat tu? Siapa tuan dia? Lepas tu dia ni manusia yang sebenarnya dia dah ada maklumat tu lebih awal.
Kalau betul lah dia jujur nak mempertahankan parti, kalau betul lah dia jujur nak mempertahankan presiden. Maklumat ni awal-awal lagi dia dah keluarkan, awal-awal lagi dia dah ceritakan, awal-awal lagi dia dah berusaha untuk gagalkan benda ni. Tapi akhirnya benda ni berlaku dan apa yang berlaku dah berlaku. Dan dia terpalit sama. Tengok reaksi dia selepas dia dikenakan tindakan. Reaksi sombong. Reaksi kita panggil apa? Mencucuk-cucuk kepimpinan parti. Saya tak faham kenapa boleh bersikap sebegitu rupa seorang pemimpin muda yang jauh lagi perjalanan politik mengambil sikap yang begini. Saya tak faham. Istilah kejujuran tu macam dah tak ada. Istilah tanggungjawab, rasa patuh kepada parti tu dah macam dah tak ada dah. Saya tak faham kenapa dia ambil jalan-jalan begini. Saya takutlah sekali jadi macam isu 90 juta PAS juga ni. Akhirnya jadi isu, oh rupanya ada dapat hutang budi dan sebagainya. Saya sebab ni. Cuma saya tambah sikit Bro Iswadi. Saya beranggapan bahawa mungkin di Penang ni sebenarnya masih banyak lagi beberapa adun yang kita perlu bersihkan. Dan untuk pengetahuan mungkin ada satu dua, tak tahulah satu dua ke apa ke, akan mengalami nasib yang sama seperti Bro Afif tu sendiri. Dan saya kalau boleh menganggap kalau betul-betul lah situasi nak tengok mendesak, kita pecat terus je daripada keadilan. Dan kalau berlaku pilihan raya pun saya rasa kita fight satu lawan satu lah. Betul tak Bro Swadi? Daripada kita memegang dia ataupun membiarkan dia begitu rupa. Dan ada saya di Penang ni memang ada lagi ahli yang simpati terhadap dia. Kenapa pucuk pimpinan buat macam ni juga dia, gantung tanpa bertali, dia nak pergi mana pun tak tahu, nak pergi ke Pakatan Nasional pun tak boleh, nak pergi ke Bersatu pun tak boleh, dia tunggu NGO. Orang sentimen macam tu. Dan dia ada jugalah meraih simpati. Orang pun nampak, oh betul juga Afif cakap ni kan. So biarlah pimpinan kita tegas, buang terus, kita nak tengok ke mana dia nak pergi. Lebih kurang macam tu. Dia sebenarnya sentimen tu yang simpati dan sebagainya tu dia orang dah bincang sebenarnya sesama dia orang, bukan setakat di Penang tau, di Sarawak pun sama. Macam masa YB Chihau dipecat daripada parti kan, orang-orang bawah bila saya borak dengan orang bawah, dia orang guna sentimen yang sama. Dia kata kenapa Chihau dipecat daripada tu, dia tak pergi pun Sheraton, dia tak pergi pun Renaissance, dia berada dekat tempat lain, ni merupakan penipuan merupakan kekejaman daripada parti dan sebagainya. Kita kadang-kadang itulah sentimen yang diguna, dan kita kena faham benda ni bahawa benda ini kita kena tengok sekali lagi. Sekarang ini Afif sudah dilantik sebagai pegawai di MITI. Itu yang kenapa saya bawa cerita Dr. Afif ni adalah sebab saya nak rungkai balik dengan cerita PAS tadi. Perjuangan kita. Saya nak berpesan kepada saudara Syuk, kepada saudara Fahmi, kepada diri saya sendiri, Suardi Murni. Kita manusia kita mudah terdedah dengan dugaan-dugaan dan cabaran-cabaran. Hari ini kita boleh bercakap. Kita tak tahu mungkin satu hari nanti di depan kita ni kan ada dua wanita dan tahta yang akan menggoda kita kan. 50 juta. Wanita tahta dan Rosita Cik Wan. Cik Ta yang akan menggoda kita. Jadi pada masa itu kita tahan ke tak tahan dengan godaan tersebut. Itu persoalan yang kita sendiri. Ini bukan untuk kita nak hentam Afif sewenang-wenangnya juga, tapi sebagai peringatan kepada kita bahawa the moment kita rasa tak jelas dengan sebab perjuangan kita, sebab itu benda tu nanti yang akan menjadi penghalang kepada apa yang kita nak lakukan. Sebab tu saya kata macam ni satu perkara je lah. Bila kita tak diuji, tak ada duit berjuta-juta, ada duduk depan, bayang duit sekepuk datang genggaman kita tau. Saya pernah bawa cash 100,000 tau. Kita punya rasa tu lain rasa dia. Kan? Dalam poket tiba-tiba duit 100 tebal macam ni lain rasa dia. Tak pernah senang, tak pernah kaya, tiba-tiba jadi senang orang offer, dia beza. Dia beza kalau orang memang dah biasa duit 1-2 juta tu dalam poket macam kunan tu kan. Dia dah tak ada masalah dah. 1 juta kunan. Tapi dia berbeza. Saya nak tambah sikit dengan Prof. Iswadi untuk kawan-kawan keadilan yang melihat benda ni simpati terhadap Dr. Afif. Sebenarnya parti memberi peluang banyak kepada beliau. Pertama, beliau menjadi adun antara yang termuda lah. Saya rasa lebih kurang dalam umur 7 ataupun 8. Apabila menjadi adun yang termuda, antara yang termuda, beliau juga dilantik sebagai exco yang termuda. First time bertanding dan first time masuk menjadi exco. Dan disambung hingga 2
term lah untuk sesi kali ini. Maknanya parti tidaklah menyekat beliau, parti tidaklah orang kata meletakkan beliau di tepi. Beliau ada bakat, beliau ada kelayakan akademik dan kita letak dia di barisan hadapan. Cumanya parti nampak beliau berada di Sheraton dan merupakan individu belakang tabir yang mengkhianati parti. Disebabkan itulah parti mengambil tindakan gantung. Bukan dia buang, gantung. Nampak? Keadilan ni baik, dia gantung. Kita baik punya ada tu sini. Baik kan? Baik ada makna tu. Betul. Jadi isu pengkhianatan ni kalau kita tengok, dia takkan habis kita cerita sampai pagi pun. Tapi itulah. Kita ambil Afif sebagai model kita punya cerita malam. Tapi dia sebenarnya merangkau semua tempat, semua kawasan. Bahawa keadilan ni kita ada due process kita. Kalau UMNO pecat dah. Ingat kalau kes ingat tak Lokman Adam dulu, tak ada banyak cerita. Hari tu meeting tu pecat. Kan? Kalau kita tengok bersatu, sebenarnya kalau ikutkan Mukhris dan Mahathir ni dalam proses untuk pemecatan tau. Untuk dilucutkan jawatan. Saya nak sentuh sikit isu, ialah dah sentuh isu parti kita ni. Sebenarnya apa yang berlaku pada Afif ni, hint sebenarnya untuk parti berhati-hati dengan kita panggil kelompok-kelompok seperti ini yang tahu dan orang ramai pun tahu yang masih ada dalam parti kita ramai. Kita bukanlah jahat sangat nak menuding jari ini dua alam, bukan. Tapi kita nak kata parti kita kena berhati-hati. Sebelum digantung, hari sebelum tindakan diambil, mereka-mereka ini melakukan kesetiaan. Saya nak ambil maklumat, saya nak macam-macam melakukan, akan pertahankan parti Datuk Seri Sikitul. Sewaktu bergaduh dengan AMK kerana AMK tak jemput dia sebagai perasmi Kongres. Datang jumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim, sekali lagi dia pledge, dia kata setia, dia semua ni bermain dengan bahasa-bahasa bohong yang tak takut kepada dosa penipu, kita kata kan. Dan sekali akhirnya yang kata setia ni, akhirnya mereka inilah yang meropek, buka pintu jalan belakang, menjahanamkan aspirasi rakyat, bukan sekadar perjuangan parti, aspirasi rakyat. Dan hari ini masih ada lagi kumpulan-kumpulan ni yang berbaki juga melakukan setia. Kami setia. Sama ada untuk mempertahankan diri atau untuk masih lagi melindungi agenda tersembunyi. Benda ni yang saya rasa parti kena betul-betul ambil perhatian serius. Kalau ada orang-orang bawah yang orang-orang setia macam Bro Iswardi ni yang menuntut tindakan tegas, ambillah pandangan itu secara serius. Kerana kita yang bergelumang dengan puak-puak yang kita kata ada dua muka, muka depan dan belakang ni. So tolonglah, dan kita yakin pemimpin atasan pun tahu benda ni. Cuma kita mengharapkan lebih berhati-hati, jangan bertolak tarik sangat nak memberi tindakan. Bagilah tindakan terus dan barulah lepas ambil tindakan itu kita akan tengok wajah sebenar mereka. Mereka mungkin akan berada di MITI, mereka mungkin akan berada dalam mana-mana posisi, mereka akan keluarkan sebarang semua apa yang tersembunyi. Kalau betul mereka setia, benda itu tak berlaku. Sebab itu betul. Saya setuju. Macam yang Akmal Nasir YB Akmal Nasir cakap itu. Kita risau akan berlaku lagi pengkhianatan kedua, 2.0. Pengkhianatan yang kedua. Kalau sekiranya kita tak hadang sekarang, kita tak halang sekarang, kita tak, orang kata apa, kita tak tutup pintu itu sekarang. Kan? Dia ada satu kaedah usul fiqh, saya belajar usul fiqh, saddu zara'i, menutup pintu-pintu. Pintu-pintu keburukan tu kena buat pada awal. Bukan tunggu benda dah berlaku tu baru kita nak tutup. Dia kena kita tutup sebelum itu. Kita nampak simptom tu, kanser, kita nampak simptom dah ada dia punya tanda tu, kita kemo terus, bunuh. Kita bukannya tak apalah, biarlah. Sebab tu saya selalu cakap, kejahatan itu berleluasa. Kejahatan itu berleluasa. Bukan sebab ramai orang jahat. Tapi sebab ramai orang baik yang kata, alah tak apalah, kita bagilah dia peluang. Itu yang jadi isu sekarang ini. Yang membawa saya sebenarnya kepada poin saya seterusnya. Cerita saya yang terakhir pada malam ini insya-Allah. Yang nampak muka pun dah ngantuk ni. Rasanya macam nak tahajud live je ni korang ni kan. Nak buat tahajud live ada. Ada. Boleh terus je lah tahajud ni. Terus tahajud. Iaitu kisah audio Tun Mahathir. Kita bawa kepada cerita kita yang terakhir malam ini. Audio rakaman
bukan yang pendek tu tapi yang panjang 2 jam tu berkenaan dengan malam. Bagi siapa yang tak tahu, ada malam sebelum 23 hari bulan Februari ada mesyuarat Majlis Presiden kan. Masa itu kita antara yang mendesak supaya diadakan mesyuarat Majlis Presiden agar supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat menjadi Perdana Menteri. Terus set the day. Kenapa Tun Mahathir masih lagi berteki-teki, masih lagi bermain-main dengan bahasa? Kenapa masih lagi bermain-main dengan andaian dan kata-kata seolah bila nak tukar. Kejap kata hari ini, kejap kata esok, kejap kata saya janji, kejap kata nanti, kejap kata. Benda tu berubah-ubah. Dan juga pengampu dia semisal Azmin Ali tu duk cakap, janganlah kamu mempersoalkan Tun mesti dan sebagainya. Dan pada malam itu, kalau tak silap saya, malamnya lebih kurang dalam 20-21 hari bulan Februari, diorang ada mengadakan mesyuarat. Kita tahu butiran secara umum, kan? Saya tahu butiran secara umum apa yang berlaku. Namun begitu terdedah sekarang ini rupanya rakaman yang berlaku pada hari tersebut. Dan rakaman itu jelas, kalau kita nak ulas 2 jam tu tak cukup lah, panjang rakaman tu. Dan namun kalau kita tengok rakaman itu jelas mengungkapkan beberapa persoalan dan beberapa perkara. Namun, dia sebenarnya kita tengok siapa yang mendengar. Siapa yang mendengar? Kita semua dengar audio yang sama, tetapi setiap kita akan ada interpretasi berbeza. Ada yang kata dalam tu Tun memang bagus. Ada yang kata dalam tu Syed Saddiq tu memang bagus. Ada yang kata dalam tu Amanah tak betul. Ada yang kata dalam tu Amanah yang betul. Ada yang kata dalam tu Anwar gila kuasa. Ada yang kata dalam tu Anwar tak gila kuasa pun. Padahal kita semua dengar audio yang sama tetapi interpretasi kita berbeza. You all pula macam mana? Dengar audio tu tak? 2 jam? 2 jam. Saya pergi dulu sikit lah sebelum Saudara Syukri kupas. Nanti point saya dia balas habis lah. Saya tak ada nak bahas apa lah kan. Saya ada tengok juga audio tu. Tapi taklah 2 jam direct. Saya ada dengar daripada beberapa pimpinan-pimpinan yang ada. Kesimpulannya bukanlah kita nak ambil satu kata nak mengampu dan sebagainya, tapi sebenarnya Anwar Ibrahim ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan individu yang orang yang penyabar. Orang penyabar. Bayangkan kalaulah orang kanan saya sekarang ni dalam keadilan Penang ataupun keadilan Perkhidmatan Tampau, dia sendiri mempertahankan bukan musuh lah, tapi mempertahankan individu lain tidak menyokong saya rasa saya akan sakit hati. Immediately saya akan terasa pada waktu itu. Malah selepas itu pun saya akan ada perasaan dendam terhadap individu tersebut. Tapi saya rasa dalam the overall apa yang saya boleh nampak lihat, beliau sangat orang yang sabar, penyabar tahap dewa. Orang kata ini geng-geng bersatu yang baru masuk dulu pada UMNO, sekarang ni baru masuk, yang akhirnya mereka hentam itu ini dan sebagainya, menuntut perkara yang bukan-bukan. Saya rasa perkara ni sangat luar biasa lah, luar biasa bagi saya dari segi pendirian Anwar Ibrahim. Tapi kalau betul-betul nak tengok penyamun dalam audio tersebut, Azmin Ali lah penyamun tarbus yang paling orang kata paling tak guna. Bila bersama dengan Tun, dia punya ayat, kita perlu bersama dengan Tun selepas Apex. Kita tidak pernah menjanjikan tarikh dan sebagainya. Dia punya ayat bunga-bunga yang akhirnya sekarang ni bagaimana dia punya pendirian terhadap individu iaitu Tun. Beliau sangat sanjung Yidin. Sekarang ni nama glamour Muhyiddin bukan Muhyiddin, Yidin. Yidin. Y-I-D-I-N, Yidin. Dia menyanjung Yidin. Saya tak tahulah macam mana manusia ni hidup dalam keadaan bermuka-muka. Hari ni mengampu orang, esok mengadu domba. Saya tak tahu. 2 watak ni saja yang saya nampak. Yang lain tu macam Syed Saddiq, saya rasa dia punya suara tu telah memingitkan saya punya telinga dan tak ada muak, tak ada rasa untuk saya nak mengupas ataupun nak mendengar berbanding individu-individu yang lain. Mungkin Saudara Syukri boleh bahas. Silakan. Tak apalah, saya bila dengar tu peranan Azmin Ali tu, saya nak kata tahniah dan good luck lah. Good luck kepada UMNO dan Perikatan Nasional. Kami dengan suka hati memberi Azmin Ali kepada anda. Hiduplah bersama Azmin Ali, si Kitul ini, dan anda akan berdepan dengan situasi yang luar biasa. Yang anda akan pening dan mungkin itu karma untuk Perikatan Nasional. Saya tak tahulah. Tapi yelah, saya ni mulut tak boleh nak tahan.
Tapi kan Bro Iswadi, Bro Fahmi, Azmin Ali ni dalam parti kita dulu banyak menyebabkan ramai orang yang parah dengan sikap dia tu. Dan contoh dia, kadang-kadang satu je, Presiden kita ni terlampau penyabar tahap dewa. Dan penyabar tahap dewa itu menyebabkan ramai yang terkorban kat bawah ni. Contohnya, ramai je individu-individu yang telah bersuara tentang masalah Azmin Ali. Bukan baru, lama. Ramai. Yang paling lantang, yang paling berani, yang terbaru lah saudara Rafizi Ramli, lawan dalam pemilihan. Kita ketengahkan, kita lawan habis-habisan secara anak jantan lah istilahnya. Tapi waktu itu kita tengok masih ramai lagi grup-grup dalam keadilan, sama ada yang atas pagar, kadang-kadang pimpinan tertinggi sendiri yang masih lagi bermain jalan selamat, yang masih lagi Azmin Ali masih pemimpin kita. Saya kata come on lah, benda-benda ni sudah terang lagi bersuluh. Nak tunggu sampai jadi khianat macam ni baru kita kata betul lah dia memang khianat. Dah terlambat. So kembali saya rasa apa jugalah audio itu yang keluar, saya lebih tertarik kepada sebab Azmin Ali ni, saya lebih terfokus pada individu ni. Dia menjadi, kita kata pengajaran kepada parti kita ni supaya belajar sesuatu. Kita dikhianati oleh orang paling dekat dalam parti kita. Kita dikhianati oleh orang yang kita kata paling setia lah dalam parti kita. Akhirnya dikhianati macam tu saja. So itu pengajaran. Kalau ada lagi yang datang mendamping, saya setia Datuk Seri, apa-apa pun Datuk Seri lah bakal PM, jangan percaya sangatlah. Tapislah seelok-eloknya supaya parti kita ni kukuh atas dasar prinsip dan idealisme lah. Itu pandangan saya lah. Sebab itu antara benda yang saya nak bawa juga dalam parti ni, insyaAllah menyusuri masa hadapan. Saudara Syuk pun dah tak jadi AMK dah. Dia dah join kita orang di dalam ATUK dah, Angkatan Tua Keadilan. Dia tak jadi angkatan muda dah, Angkatan Tua Keadilan dah ni. Aduh. Jadi sebenarnya gagasan ini gagasan baru, gagasan daripada pelapis-pelapis baru. Tiba masanya untuk kita nak kena bentuk. AMK sendiri pun dah start kena buat satu modul. Kalau kita tengok suka atau tidak, walaupun begitulah UMNO, begitulah PAS, mereka ada modul tarbiyah dan pendidikan mereka sendiri. Yeah. Mereka ada modul yang kita kata it's a good thing, cuma dia bawa ke arah dia lah. Dia bawa ke arah jalan dia lah. Kita kena ada satu modul sedemikian. Dan mendengar audio tersebut, kalau kita tengok, saya betul, kita sebelum pergi jauh tu kita ada model tu IKD dulu, bukan? Sudahlah Fahmi. Dia joke dalaman je, orang dalam je tu. Okay. So dia, kalau kita tengok Azmin Ali tu, suara itu yang kita memahami daripada karakter Azmin Ali yang cerita kita bawa, kita lihat dalam yang datang, barulah kita faham kenapa Azwan Ali jadi macam tu. See my level. Aduh. Kenapa Azwan Ali, dia punya maki dia punya hamun dari kita kenal, saya membesar dengan Azwan Ali. Kan kita tengok dia dalam muzik, dalam pengacara, saya respect dia, lawyer. One of the reasons kenapa saya nak jadi lawyer dulu, sebab saya lihat Azwan Ali, dia background dia seorang lawyer, tiba-tiba pergi ke media hiburan, cara dia membawa diri dia, saya memang kagum masa tu. Tetapi bila kita tengok sekarang, kita tengok persekentaan dia dengan keluarga dia, kita akan nampak rupanya dia lahir dan membesar dalam kelompok manusia yang bernama Azmin Ali ni. Jadi kita nampak sebenarnya, memang saya tak nak bawa hal peribadi, tapi benda ni public knowledge kan. Kalau kita tengok Umi Halfidah sekalipun. Jadi Azmin Ali ni, betul lah Syuk kata tadi, terima kasih lah. Terima kasih Perikatan Nasional, terima kasih kepada UMNO, terima kasih kepada PAS, pada Yidin, kerana sanggup mengambil Azmin Ali ni. Ambil lah, tolonglah ambil Azmin Ali ni. Kami redha dan rela. Malah kalau perlu kami bayar tiket ni pergi kepada PAS dan UMNO ni. Malah sebenarnya untuk saudara Syuk dan Fahmi, saya juga nak maklumkan lah, insyaAllah lepas PKP ni saya akan adakan majlis kesyukuran dan doa selamat bersempena dengan peristiwa ini. Saya jemputlah saudara-saudara datang, insyaAllah. Buat live. Itu dia kata. Alright, so last kali, saya kata ni last, tapi ni last jugalah. Ada beberapa adun keadilan. Selangor nak tumbang ke tak tumbang Syuk? Macam apa cerita? Itulah, saya rasa saya tak naklah kita
pergi terlalu jauh sampai nanti orang kata bersangka buruk sangat. Nanti orang kata kita ni jahat sangat. Kamulah, setiap orang ada peluang kedua. Setiap orang ni sentiasa ada ruang untuk memperbetul masa silap. Alamak, saya tak tahu sama ada itu terlampau baik atau naif. Saya tak pasti. Saya risau saya jatuh kepada naif. Tapi bagi saya saya meletakkan positif lah. Mereka datang, ada setengah adun ni berkumpul dan mengisytiharkan sokongan dan kesetiaan kepada Presiden, bertemu di rumah Presiden. Walaupun kita cukup kenal mereka-mereka ini. Cukup kenal. Waktu pemilihan parti kita kenal mereka. Waktu sebelum-sebelum ni, ada dalam kalangan mereka tu yang diambil video oleh orang UMNO. Orang UMNO tu tanya dia, Kem Anwar ke Kem Azmin? Kem Azmin lah. Dia mengaku dalam terbuka secara video. Terbuka dalam video tu, dia ada orang-orang macam tu yang mungkin sama juga hari ini menyatakan sokongan kepada Presiden. Cuma bagi saya ialah, kalau saya ni mungkin sedikit radikal, Bro Iswadi, saya rasa baik jatuh je. Baik jatuh je lah, kata baik tumbang je lah. Ambil lah Selangor sekali, biar terserlah semua wajah-wajah dua alam ni, biar terserlah. Jangan main macam ni lah. Jatuh, ambil semua sekali. Kan? Biar kita bangunkan daripada asas semula. Dengan macam Bro Iswadi kata dalam live sebelum ni, membangunkan semula dengan lebih berprinsip, dengan lebih kukuh, yang kita yakin dikelilingi oleh orang-orang kita yang memang bangun atas dasar kesedaran, itu lebih selesa. Walaupun kita pembangkang, walaupun kita perlu mengambil masa yang panjang untuk menang semula, tapi tak apa. Kita lebih yakin dan lebih confident dengan cara begitu. Berbanding kita duduk dalam keadaan macam ni, saya rasa tidur pun tak lena Iswadi. Esok pagi hari ni setia, esok pagi dia boleh khianat. So, bukan nak bersangka baik ke naif ni, tak. Dia dah terbukti pun, dah berlaku pun. Dan pertalian tu saya yakin tak terputus lagi di antara yang dah mengkhianati dan belum mengkhianati ni. So, saya rasa benda ni yang perlu berhati-hati. Kalau pandangan radikal saya, biarlah. Lompat je lah, ambil lah Selangor sekali, ambil. Supaya kita boleh ambil pengajaran untuk parti kita. Dan ke depan kita membina sebuah parti yang lebih kuat. Mungkin sangat radikal, mungkin orang kata gila ke kau ni nak lepaskan kuasa. Terpulang lah bagi saya. Tapi pandangan saya begitu. Baik. Amir? Saya lihat situasi saya ambil Sabah pula, Selangor dan juga di Penang. Sebenarnya di Penang ni nampak lebih baik berbanding Selangor lah. Pucuk pimpinan di Penang ni banyak agresif dan juga mengambil tindakan cepat berbanding di Selangor. Dan saya rasa satu macam ni lah, saya punya kesimpulan di Sabah minta maaf, di Selangor. Di Selangor saya rasa dalam kelompok yang diketuai sebagai orang kata kawan-kawan pengkhianat ni yang pergi jumpa dengan Presiden, yang mengatakan mereka ni setia bersama parti. Mereka sebenarnya tidak boleh duduk bersama dengan anggota-anggota yang berlainan pendapat dengan mereka. Dan akan wujud dua kelompok. Maknanya akan wujud dua kelompok ni juga. So daripada kita duduk dalam keadaan tak selesa, biarlah mereka pergi. Biarlah mereka pergi tanpa kabar berita. Saya anggap macam tu saja. Sama ada Selangor jatuh ataupun tidak, saya rasa waktu sekarang ni lah kita perlu bina. Kita kena kenal erti siapa sahabat, siapa yang musuh. Bagi saya, kalaulah mereka ni masih berada dalam keadilan, tanpa mereka mengambil langkah yang drastik, tak tahulah sama ada mereka nak membuktikan sama ada mereka ni bukan pengkhianat, mereka nak belah dada mereka ke, nak tunjuk kami bukan pengkhianat ke apa. Wallahualam, saya tak tahu macam mana keadaannya. Tapi saya harap satu environment yang baru wujud, tidak adalah orang kata bila nak jumpa dengan geng-geng ni pun kita kat kepala dia cop kartel. Maknanya tidak ada lagi sentimen macam tu, yang akhirnya satu hari nanti kita akan duduk dalam keadaan yang selesa dan tidur pun lena. Kalau nak kata Selangor runtuhlah. Janji kita hari-hari ni tidak adalah dalam keadaan environment yang sangat toksik. Sekarang ni lah saya anggap macam tu. Bro Iswadi. Ya. Saya boleh tambah sikit lah. Saya tak nak komen dapat ni. Kalau betul lah, okay, saya spare lah Menteri Besar. Walaupun Menteri Besar ni, saya pernah forward video dia. Video dia mengaku Kem Azmin tu. Saya kepada pimpinan parti kita, baiklah, dia kena buktikan sesuatu.
Kalau betul dia nak berubah, bersihkan Selangor ni daripada kartel. Bersihkan Selangor ni daripada penyokong-penyokong pengkhianat. Tapi dia dah buang yang exco yang apa ahli majlis. Ada 2 lagi exco dekat atas tu, Prof. Iswadi, yang lebih besar yang perlu dibersihkan. Angkat orang-orang baik. YB Chua Wei Kiat. Oh, kawan ni dekat bawah. Orang baik. YB Syatiri. Angkat orang-orang baik. Banyak lagi yang dah terbukti telus, setia pada parti. Angkat orang-orang ni sebagai exco. Bukan kita nak pilih bulu atau kroni, tak. Kita perlukan exco yang setia. Buang yang lain-lain, ahli-ahli majlis yang masih lagi dulu baru bersalin kulit. Clearkan mereka. Bukan kita nak hukum mereka, tapi kita bagi masa mereka betul-betul bersihkan diri mereka, bermuhasabah, jadi orang biasa dalam parti, berjuang parti sebagai orang biasa, bukan kerana kamu ada jawatan. So, saya rasa ini perlu dilakukan oleh Menteri Besar sekarang. Kita spare beliau boleh kekal sebagai Menteri Besar, tapi lakukan bawah ni. Kalau ini pun beliau tak boleh buat, saya rasa menjadi dalil yang kuat untuk kita terus boleh meragui adun-adun yang pergi menyembah Presiden baru-baru ni. Itulah komen akhir saya. Dia macam ni lah Fahmi, Syuk. Dia kata Penang ni okey, Selangor tak okey. Yelah, nak okey macam mana? Tengok siapa pengurusi dia. Pengurusi dia menteri besar pengurusi. Bak kata Mak Sabu lah. Yang lulus 1MDB Najib. Yang Perdana Menteri Najib, Menteri Kewangan Najib, pengurusi MDB dia orang yang sama. Jadi dia tak akan ke mana. Betul. I agree with you, Syuk. Kadang-kadang dia tak apa untuk kita meruntuh, untuk kita membina semula. Kan? Yang penting sebenarnya macam rumah kita lah. Kita ada rumah, ini kita conclude lah. Kita ada rumah tu daripada papan, daripada kayu. Tiba-tiba dimakan anak-anak. Kadang-kadang nak baiki rumah tu dah tak boleh. Tak apa, robohlah rumah tu, kita buat baru. Yang penting foundation dia, tanah dia tu masih milik kita. Yang penting foundation dia tu kuat, kukuh. Bukan kita jual foundation. Ini dia nak jual tanah kita dekat orang lain. Itu masalah tu. Kan? Dia nak jual harta kita, geran kita ni kepada musuh kita pula. Itu yang masalah. Kita nak roboh rumah ni, nak baiki baru. Bukan kita nak jual tanah. Jadi akhir kata lah saya kata. Okay Syuk, kita conclude Syuk. Bagi saya ialah banyak isu yang kita bincangkan pada hari ini. Saya suka untuk, walaupun Bro Iswadi kata saya ni memang dah diambang AMK dah. Dah habis dah, di penghujung 35 tahun dah. Saya mengharapkan generasi pemimpin muda dalam AMK khususnya yang di bawah, yang akan datang, pemimpin mahasiswa dalam mana-mana parti, kita perlu garang sebab kita dah belajar sesuatu yang amat perik. Dia memanglah perik, tapi dia mendidik kita untuk menjadi pemimpin politik yang berprinsip, yang berani menegakkan apa yang kita yakin, berani bersuara, pedulilah apa konsekuensi kepada kita. Yang penting kita bersuara sebab apa itu perlu jelas. So, anak muda kena bangkit, jangan masuk dalam line politik ataupun garis politik orang tua. Ya, bersabar, bertenang, nanti dulu, bincang. Saya rasa ini bukan garis politik orang muda. Biarkan orang-orang tua main politik cara mereka, berunding, akhirnya dikhianati. So bagi saya ialah, biarlah orang muda ni menjadi garang dan membetulkan politik kita. Kalau tidak, akhirnya kalau orang muda ni kita tak aplikasikan betul-betul semangat muda, kita akan menjadi tua sebelum masanya, dan kita bila kita dah tua nanti, kita jadi double lembab, double tak waras, double lesu. Kita tak mau macam tu. So biarlah kita bertindak sekarang untuk menyelamatkan politik. Yang paling penting Bro Iswadi, menyelamatkan tu persepsi rakyat kepada politik kita. Rakyat dah makin muak dah. Kundi ni tiba-tiba dapat kerajaan. So rakyat dah muak dengan benda-benda macam ni. Kita perlu betulkan. Orang muda lah yang menjadi harapan rakyat. Orang muda tu, parti sayap pemuda dan juga mahasiswa kena membetulkan perkara ni. Apa yang saya cakap terlajak tu, saya mohon maaf. Sesungguhnya yang baik itu semua dari Allah Ta'ala, termantu diri saya sendiri, walaupun hakikatnya dua-duanya datang dari Allah Ta'ala. Terima kasih banyak Bro Iswadi, terima kasih banyak Bro Fahmi Zainul dan tim Kang Tabir, Bob, Azmi. Assalamualaikum, jumpa lagi. Tutup terus Bro Iswadi. Tutup terus. Ni Fahmi, jangan tutup terus. Okey, saya ada dua saja kesimpulan. Satu, sebelum ni mungkin ada ramai yang kata politik-politik seperti tone, seni. Hari ni, esok cakap A, lusa cakap B. Saya punya kesimpulan di sini sebenarnya itu bukanlah seni. Semua itu adalah taik sebenarnya. Semata-mata taik dan penipu saja. Sebab saya anggap benda ni orang sebut ini seni, ini seni. Bukan saya nak kata tone ke, saya nak kata siapa-siapa. Tapi siapa-siapalah individu dalam politik
hari ni cakap A, esok cakap B, dengan cita rasa dan juga kepentingan di sini yang dianggap sebagai seni, saya nak mengatakan bahawa itu adalah taik sebenarnya. Dan janganlah menggunakan sikap anda tu menyebabkan situasi politik ataupun anak muda benci terhadap politik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya rasa mula selesa dalam keadilan apabila pengkhianat dan juga penipu-penipu ni ada keluar, penyamun tarbus ni keluar daripada parti. Sebab apa? Sebelum ni saya masuk keadilan, saya mengaku hari-hari saya rasa saat hidup saya dibelenggu dalam toksik lah. Maknanya kena berhadapan dengan individu yang saya rasa saya tak boleh nak bercakap, berhadapan dengan individu ni yang sentiasa mencari gaduh, yang akhirnya kita punya fokus nak melawan PAS, UMNO dan juga Bersatu lah. Nak melawan musuh di luar tu, hilang fokus. So saya harap dengan pembaharuan ini sama-sama kita mengeratkan kawan-kawan kita ni untuk sentiasa ke hadapan, bersatu padu untuk memastikan bahawa rakyat ke depan bukanlah agenda sendiri hadapan. Itu saja saya berosbadi. Dan juga terima kasih kepada saudara Izmir, saudara Bob, dan saya nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua tim-tim keadilan, tim AMK yang banyak membantu, dan juga kepada Bro Syuk dan juga Bro Iswadi. Maaflah kalau terlanjur kata ataupun loklak kata saja nak bagi sembang ni nampak santai sikit. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey. Kesimpulan, terima kasih kepada Syuk, kepada Fahmi, kepada Azmi, Bob sebagainya di belakang pentas. Kesimpulan yang kita bawa adalah satu, iaitu pengkhianatan itu ada harga dia. There's a price to pay for betrayal. Itu je. Pengkhianatan itu daripada kisah yang kita bawa Sikitol, kita bawa kisah PAS dengan UMNO, kita bawa kisah Tun Mahathir Bersatu dan sebagainya. Kita akan nampak kesimpulan dia bahawa pengkhianatan itu akan sentiasa berlaku dan akan cuba dilakukan oleh musuh-musuh kita. Namun begitu, orang semisal Syuk, semisal Fahmi, semisal Bob dan juga Azmi yang sanggup meninggalkan rumah mereka demi kerana untuk buat live malam ini. Mereka ini yang sanggup bekerja. Tak adalah RBA ke RBU ke PQR STYZ ke yang bayar kita untuk nak buat benda ni, insyaAllah. Dan keikhlasan kita dalam perjuangan ini yang menjadi sandaran dan juga landasan kepada benda ini akan berterusan. Dia akan melangkaui usia kita, dia akan melangkaui usia anak kita, cucu kita. Tetapi selagi mana kita berada dalam landasan ini, selagi mana kita berada dalam orang kata garis jalan ini. Sebab tu kita doa tetap 5 kali, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah aku jalan yang lurus kan. Jalan yang lurus ini insya-Allah kita akan cuba membawa negara yang lebih baik, Malaysia yang lebih baik, dan juga kita punya parti yang lebih baik, masyarakat yang lebih baik. So dengan itu saya Iswardi, bukanlah host kepada live ini malam ini lah kot. Mengucapkan selamat Hari Raya, mohon maaf kalau ada kekurangan daripada pihak semua. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi lawan tetap lawan. Yeah. Nak lawan jangan takut.